Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada kali ini saya akan berkongsi satu perkara. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang ke-13 kita berpuasa di bulan Ramadan yang mubarak. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan layak untuk mendapat ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi satu tajuk secara ringkas, iaitu berkaitan dengan satu amalan yang sangat-sangat dituntut pada bulan Ramadan ini, iaitu amalan bersedekah. Amalan bersedekah. Baik, secara ringkas, sedekah ini bermaksud daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud benar. Manakala dari segi syarak pula, sedekah ini bermaksud pemberian sesuatu kepada yang memerlukan, dengan tujuan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud sedekah. Maknanya sedekah ini adalah kita memberikan sesuatu kepada orang yang memerlukan. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga menjadi bukti sebagai pembuktian atas keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terdapat dalil daripada Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah harta kamu pada jalan Allah, sebahagian daripada hasil usaha yang telah kamu lakukan, dan sebahagian daripada yang kami keluarkan daripada bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja untuk memilih yang buruk daripadanya, lalu kamu dermakan ataupun kamu jadikan sebagai pemberian zakat, padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi sentiasa terpuji. Tuan-tuan, perempuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan satu dalil seruan kepada orang beriman supaya apa? Supaya membelanjakan harta mereka, hasil usaha mereka, dan apa yang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada mereka, maka disuruh untuk kita membelanjakan, untuk kita memberi sedekah, untuk kita menginfakkan kepada yang memerlukan. Begitu juga dalam surah yang lain, surah At-Taubah ayat 34. Di akhir ayat itu Allah sebut, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la tunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan ingatlah wahai orang beriman, bahawa emas dan perak itu, yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha, di mana dalam keadaan mereka itu tidak membelanjakan, tidak menginfakkan pada jalan Allah, maka Allah sebut, bagi tahu kepada mereka bahawa balasan bagi mereka yang tidak menginfakkan itu azab siksa yang sangat terperi sakitnya. Baik, sedikit tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah secara ringkas, apakah syarat umum bersedekah ini? Yang pertama, harta itu ataupun barang ataupun kita kata harta itu untuk kita sedekahkan itu, pertamanya adalah milik kita sendiri. Itu milik kita sendiri, maknanya dianya berada di dalam tangan kita, atas kekuasaan kita, kemampuan kita untuk kita menyerahkan pada saat kita melakukan sedekah. Yang kedua, harta itu bukan milik orang lain. Kita tak boleh sedekah harta milik orang lain. Kita ambil harta ataupun hak pasangan kita, anak-anak kita, kemudian kita sedekahkan
kepada orang lain. Itu tidak boleh. Harta itu mestilah milik kita, bukan milik orang lain. Yang ketiga, harta itu mestilah berasal ataupun berpunca daripada sumber yang halal. Manakala yang keempat, syarat umum bersedekah ialah harta itu tidak berada dalam keadaan perselisihan ataupun pertikaian antara waris. Maknanya harta itu masih lagi di bawah perbincangan mahkamah sebagai contoh. Maka harta itu wang ataupun sebagainya tidak boleh dijadikan bahan untuk kita bersedekah. Baik, itu antara syarat-syaratnya. Kemudian kalau kita lihat secara ringkas, apakah hikmah sedekah bagi umat manusia ini? Yang pertamanya adalah apabila kita bersedekah, itulah sebagai tanda kita menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah banyak memberikan nikmat rahmat kepada kita. Kita senang pada hari ini, kita rasa kita ada harta, ada duit, ada kemewahan pada hari ini. Itu semua merupakan nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai tanda rasa syukur terhadap segala nikmat yang kita terima itu, maka digalakkan untuk kita menginfakkan, untuk kita mensedekahkan sebahagian daripada harta-harta kita. Antara hikmah lain apabila kita memberi sedekah ni, hikmah kepada manusia ini, iaitu dapat mendidik umat manusia ini dari segi rohani dan juga jiwanya, membersihkan dirinya, jiwanya daripada sifat bakhil sebagai contoh, sifat kedekut sebagai contoh, sifat rakus sebagai contoh. Jadi dengan bersedekah ini, ia akan menghilangkan, akan mendidik jiwa kita, rohani kita daripada sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela seperti mana yang disebut tadi. Yang ketiga, antara hikmah sedekah kepada manusia ni ialah menunjukkan bahawa kita umat Islam ini sentiasa mengambil berat terhadap manusia yang berada dalam kesusahan, insan-insan yang berada dalam kezaliman, tertindas dan sebagainya. Dan yang keempat, antara hikmah kita bersedekah ialah untuk kita menghilangkan ataupun mengurangkan jurang perbezaan di antara orang yang kaya dan orang yang miskin, orang yang kuat dengan orang yang lemah, orang yang senang dengan orang yang susah. InsyaAllah dengan bersedekah kita akan mengurangkan ataupun seboleh-bolehnya akan menghilangkan jurang pemisah di antara seperti mana yang saya sebut tadi. Dan yang kelima, antara hikmah bersedekah juga dalam ruangan yang ringkas ini, kita dapat menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia. Kalau kita memang kalau kita tuan-tuan dan puan-puan pun juga merupakan orang yang selalu bersedekah, kita dapat lihat apabila kita memberikan sesuatu kepada orang yang memerlukan, di sana akan lahir perasaan kasih dan sayang. Kita mengasihi orang yang susah, dan orang yang susah itu apabila dia menerima sedekah kita, infak kita, pastinya dia akan merasakan sayang terhadap orang yang memberikan sedekah kepada dia. Baik, itulah antara sebahagian hikmah-hikmah apabila kita menyampaikan, memberikan sedekah kepada umat manusia. Jadi untuk akhirnya, setelah kita meneliti hikmah, setelah kita meneliti serba ringkas dalil suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya mengajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, malah sama-sama kita meningkatkan kualiti, meningkatkan kuantiti ibadah sedekah kita, khususnya pada bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan ianya menjadi satu asbab, satu tanda, sebagai satu bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian untuk kali ini. Segala yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.